boleh start dah. Okay. Okay. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada semua viewers kita yang hadir pada malam ini. Jadi sebelum kita memulakan live kita pada malam ini, saya memohon kepada semua viewer untuk like, komen dan share live kita pada malam ini. Jadi kita boleh ajak kawan-kawan kita yang lain supaya dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini dalam satu majlis ilmu dalam perkongsian buku yang akan disampaikan oleh panel kita, insya-Allah. Okay, jadi kalau siapa yang dah berada bersama kita ni, boleh cuba komen, react sikit dengan kita nak tengok berapa ramai yang dah bersama dengan kita pada malam ni, insya-Allah. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, jadi sukalah untuk kita memulakan dulu majlis kita pada malam ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita sedang bersama dalam live Momen Buku dan juga Al-Hikmah Charity. Juga boleh ditonton live ini pada di Facebook panel kita saudara Abdul Razak bin Ramli. Okey, jadi sebelum kita memulakan kita punya live pada malam ini, lebih elok untuk kita berkenalan dulu dengan dua jejaka yang saya kira handsome lah juga. Saya duduk jauh sikit lah untuk mengurangkan kehandsomean saya sebagai moderator untuk memberi peluang kepada panel yang lebih handsome. Okay, jadi saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Syamil bin Muhammad Suhaimi. Saya berasal daripada Besut, Terengganu, dan saya sebagai pengerusi NGO Al-Hikmah Charity. Jadi tuan-tuan yang sedang menonton ni boleh search Al-Hikmah Charity di Facebook untuk mengenali Al-Hikmah Charity itu sendiri. Okay, jadi seterusnya kita pergi kepada panel kita. Okay, panel kita yang berbaju biru. Seorang je panel kita pada malam ni, insya-Allah. Iaitu saudara Abdul Razak bin Ramli, seorang penggiat buku yang rajin membaca bukunya. Jadi lepas ni kita tanya soalan cepuk emas berkaitan dengan buku. Siapa yang dapat beat dia dalam soalan ni, saya sendiri akan bagi hadiah dekat viewer siapa yang dapat mengalahkan rekod dia. Jadi bersedialah soalan-soalan tu nanti ya. Okey, jadi beliau berasal daripada Kuala Lumpur dan seorang graduan daripada UMT dan sekarang bekerja di Kelang. Betul tak Banner? Betul. Jadi insya-Allah pada malam ni marilah kita sama-sama bersedia untuk kita meneruskan perkongsian momen buku kita pada siri yang kelima, insya-Allah. Okey, jadi sebelum kita nak masuk kepada soalan-soalan ni, saya nampak masih lagi kurang lagi yang bersama dengan kita. Saya target pada malam ni 100,000 viewers. Paling kurang. Lebih-lebih itu bonus. Jadi demi mencapai hasrat saya sebagai moderator, boleh share bersama-sama live kita pada malam ni, insya-Allah. Okey. Jadi sebelum saya nak masuk kepada persoalan, saya nak berterima kasih kepada penganjur kita pada malam ini, iaitu Momen Buku. Okey, Momen Buku ni kalau kita nak kenal, dia satu NGO yang berkebajikan tentang buku. Antara lain juga, dia bukan sahaja berkaitan dengan buku, yang antara produk yang Momen Buku ada ni ada 3 perkara. Jadi lepas ni saya nak tanya balik dekat viewers kat hujung nanti, Momen Buku tu apa?
Okey, momen buku ni dia ada 3 item yang dibawa secara jelas lah kita nampak. Yang pertama, dia ada buat pondok buku, iaitu untuk memupuk pembudayaan pembacaan dalam kalangan masyarakat. Di samping itu juga, dia juga mementingkan kepada pendidikan Al-Quran. Jadi dia mewujudkan kelas, ada buat kelas tuition, kelas tuition rakyat, iaitu pembelajaran percuma untuk anak-anak asnaf di kawasan yang terpilih. Dan yang terbaru ni kalau kita lihat juga, ada juga di Facebook sendiri, boleh search grup community momen buku. Itu momen buku punya grup. Jadi kat situ boleh tengok tentang review buku-buku yang ada. Jadi insyaAllah itu antara serba sedikit lah tentang momen buku. Jadi yang baru mengenali momen buku, boleh like Facebook momen buku, insyaAllah. Jadi buku yang kita akan bincangkan pada malam ini, iaitu kalau tuan-tuan yang menonton ni sedia maklum, iaitu kita nak menceritakan tentang buku Seni Berfikir yang Hilang. Ianya asal daripada buku Al-Saqafah Ad-Da'iyah. Jadi buku ini diulas semula oleh Ustaz Hasrizal Jamil. Jadi kenapa buku ini dipilih untuk menjadi tajuk perbincangan kita pada malam ini? Jadi mesti viewers yang menonton bersama dengan kita pada malam ini ternanti-nanti. Jadi adakah panel kita dah bersedia untuk soalan-soalan yang saya akan tanyakan? Sedia. Tak dengar lagi suara panel kita ni. Bersedia insyaAllah. Bersedia insyaAllah. Okey, jadi sebelum kita nak masuk kepada soalan-soalan panas, soalan-soalan panas tu. Okey, kita nak mulakan secara sejuk-sejuk dulu. Boleh tak saudara Razak cerita secara ringkas kenapa memilih buku ini untuk dibaca? Dalam banyak-banyak buku yang dibaca, kenapa buku ni juga yang dibaca? Jadi boleh dipersilakan kepada saudara Razak untuk memberi pencerahan dan penjelasan kepada viewers kita, insyaAllah. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya, terima kasih kepada saudara Syamil, sahabat saya di UMT selaku moderator. Terima kasih juga diucapkan kepada pihak Momen Buku yang sudi menjemput saya pada malam ini. Bagi menjawab soalan tadi, kenapa saya memilih untuk membaca buku Seni Berfikir yang Hilang ni, saya cuba bawa perbincangan kita malam ni secara santai. Kita nak sama sembang je, tak nak terlalu serius. Saya cuba bawa secara simple. Antara sebab kenapa saya baca buku Seni Berfikir yang Hilang ni, pertama kerana buku ni saya terima daripada seorang sahabat saya. Buku ni bukan saya beli. Saya dapat daripada seorang kawan secara mengejut, tiba-tiba sampai kat rumah parcel pos laju. Dalam parcel tersebut ada buku ni. Jadi kalau ikutkan memang saya tak ada plan pun nak beli buku ni sebenarnya. Tapi disebabkan sahabat saya hadiahkan kepada saya, maka saya bacalah. Dan yang kedua, waktu saya dapat buku ni, waktu tu saya tengah baca buku lain. Buku yang saya tengah baca, saya ingat lagi waktu tu saya tengah baca buku berkenaan dengan ilmu mantik. Ilmu mantik karangan seorang graduan Universiti Al-Azhar yang daripada Indonesia, graduan Indonesia daripada Universiti Al-Azhar. Dia mengarang 2 buah buku, pertama ilmu makulat dan juga ilmu mantik. Jadi saya tengah baca buku ilmu mantik pada waktu tersebut. Antara ilmu yang agak sukar untuk kita faham, yakni ilmu mantik lah. Jadi perbincangan dalam ilmu mantik tu menarik sangat, terlalu menarik untuk saya sampaikan pada malam ni. Dan dalam waktu yang sama, tiba-tiba saya dapat buku berkenaan dengan seni berfikir. Sedangkan dalam buku ilmu mantik yang saya baca tadi, ada diajar macam mana membentuk rangka pemikiran yang betul. Dan bila kita baca buku tu, kita tahu sebenarnya kita ni berfikir secara salah. Tiba-tiba dalam waktu yang sama, dapat buku seni berfikir juga daripada Ustaz Hasrizal Abdul Jamil. Secara jujurnya memang buku ni, karangan Ustaz Hasrizal ni adalah buku pertama yang saya pegang. Saya tak pernah lagi baca tulisan-tulisan Ustaz Hasrizal yang lain, melainkan satu buku ni lah, Seni Berfikir yang Hilang. Jadi kalau nak tanya saya banyak tentang pemikiran ataupun pandangan-pandangan Ustaz Hasrizal ni, mungkin saya tak boleh nak jawab lah.
Cumanya sebagai berlaku adil untuk menerangkan buku ni, insya-Allah saya boleh. Jadi itu antara sebab kenapa saya terbaca buku Seni Berfikir yang Hilang ni. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada Saudara Azhar yang menceritakan asal usul macam mana dia boleh terjebak untuk membacalah buku ni. Jadi ini bukanlah satu-satunya buku yang dibaca, tapi ini adalah antara satu daripada ratusan buku yang dibaca pada tahun 2020. Jadi insya-Allah kita akan pergi teruskan kepada soalan-soalan kita yang seterusnya. Jadi lepas ni kita akan terjawab soalan-soalan kita yang berkaitan dengan kenapa, apa, bagaimana dan sebab apa. Itu antara persoalan yang timbul di minda saya sendiri sebagai moderator, dan juga saya pasti viewer juga tertanya-tanya apa sebenarnya isi kandungan yang ada dalam buku ni. Jadi bila mana Saudara Razak dah mula baca buku ni, apa yang sebenarnya yang menarik perhatian dan seterusnya nak terus habiskan buku ni? Apa yang best sebenarnya dalam buku ni? Apa, tak nak tanya poin penting lagi, nak tahu apa yang best tentang buku ni sehingga mana nak baca buku ni sehingga habis. Jadi boleh ceritakanlah dekat viewers kita untuk menjawab sedikit demi sedikit secara santai. Kita tak nak berat sangat malam ni. Dah malam-malam ni kita nak santai-santai, lepas mana kita dah penat bekerja. Jadi ini cara untuk kita nak hilangkan penat kita. Kita nak santai-santai dalam program live momen buku kita, insya-Allah. Okey, dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Syamil sekali lagi Okay, apa yang best daripada buku ni, buku Seni Berfikir yang Hilang yang ada di hadapan saya sekarang ni? Pertama sekali, tajuk dia lah. Tajuk dia menarik, Seni Berfikir yang Hilang. Sebab tajuk berkenaan dengan berfikir ni dia akan berkait dengan fikrah. Dia akan berkait dengan ilmu falsafah. Dia akan berkait dengan bidang akidah, ilmu kalam. Dia akan berkait dengan pengajian tentang ideologi. Jadi bila kita sebut berfikir, jadi itu disiplin-disiplin ilmu yang akan kita temukan jika kita membaca berkenaan dengan pemikiran. Dan ketika itu masa saya sedang baca buku berkenaan dengan pemikiran lah, dan buku ni datang pada waktu tersebut, ibarat bantalnya datang ketika kita mengantuk lah. Dia memang on time, on the spot waktu tu dia datang buku ni. Dan saya tertarik dengan tajuk dia, yakni Seni Berfikir yang Hilang. Daripada tajuk tersebut, kita macam jadi ternanti-nanti ataupun kita tertanya-tanya, apa sebenarnya cuba disampaikan oleh penulis? Adakah penulis, expectation saya sebelum saya baca buku ni, saya tengok pada kulit saja, adakah penulis cuba untuk bagi tahu perkara yang sama seperti apa yang disebut dalam buku ilmu mantik yang saya baca sebelum tu, yakni dari sudut kerangka pemikiran berfikir dalam kalangan Islam. Jika orang Islam yang berfikir jadikan perubahan amin dalam kemudian pada hari ini. Lalu ketika saya memegang buku ni, itu expectation yang ada pada saya. Ketika saya membuka buku ni, saya buka satu-satu, saya tengok dari sudut muka surat dia, dari sudut tulisan yang digunakan, dari sudut bahasa-bahasa yang disampaikan daripada buku ni, dan saya baca juga dia punya isi kandungan secara kasar, maka saya boleh katakan, saya boleh simpulkan bahawa buku ni adalah buku yang ringkas dan padat. Dia ringan dan padat, bahasa dia mudah, tulisan dia jarak-jarak, mudah untuk dibaca, dan ketebalan dia pun sebenarnya kalau ikutkan buku ni, walaupun punya muka surat 262 muka surat, tapi dia bukannya fully tulisan. Bukannya semuanya tulisan rapat-rapat macam baca kitab tafsir, bukan. Tapi dia buku yang santai, kita boleh baca sambil minum petang, boleh baca ketika sarapan pagi. Jadi buku ni ringan, mudah kita nak baca, mudah kita nak hadam. Jadi itu antara benda yang best daripada buku tulisan Ustaz Azrizal lah. Dan sekadar maklumat lah, kalau sahabat-sahabat mencari tulisan Ustaz Azrizal yang lain, sama ada di blog beliau atau buku-buku beliau yang lain yang banyak beliau tulis, kita boleh lihat cara olahan yang dibuat oleh Ustaz Azrizal ni. Olahan dia ringkas, mudah untuk dicerna oleh
anak muda pada generasi pada hari ini. Itu antara kelebihan-kelebihan yang ada dalam buku ni. Yang kedua, idea-idea yang dibawa oleh Ustaz Azrizal ni menarik lah. Saya tak akan cerita lagi apa benda yang dibincangkan dalam buku ni. Cuma saya nak sebut idea-idea dan juga pandangan-pandangan yang dibawa oleh Ustaz Azrizal ni kadang-kadang di luar daripada norma kita, di luar daripada norma kebiasaan kita berfikir. Idea-idea yang dibawa oleh Ustaz Azrizal. Jadi itu antara benda yang kita boleh take note lah sebagai orang yang bergelar pejuang Islam lah. Dan kita tahu Ustaz Azrizal ni kelebihan dia yang dia bawa, yakni dia mahir dalam bidang pendidikan. Dia sangat mahir dalam bidang pendidikan. Dia punya model pendidikan dia sendiri, sama ada mengintegrasikan ilmu turas dengan ilmu masa kini, contemporary ataupun dan sebagainya lah. Jadi itu kelebihan yang ada pada Ustaz Azrizal. Jadi dari sudut huraian dia dengan kelebihan yang dia ada tu menjadi menarik untuk kita baca. Itu apa yang best lah daripada buku ni. Wallahualam. Okey, terima kasih pada panel kita yang menceritakan tentang apa yang best sebenarnya dalam buku ni. Jadi viewers yang tengah tengok kita ni, cuba komen sikit. Lepas panel cerita tentang apa yang best buku ni, rasa nak baca ke tak nak? Cuba komen sikit, nak tengok macam mana. Okey. Jadi apa? Berapa orang live dengan kita malam ni? Berapa orang live kita malam ni? Nampak ke? 27. Okey, masih belum capai lagi. Jadi kalau boleh yang sedang menonton ni boleh sama-sama untuk share, like dan komen tentang buku tentang live kita pada malam ini. Jadi ada daripada komen-komen kita dapat, ada yang baca, ada daripada Ainin Sofia Mokhtar. Cepat cerita, nak tahu. Okey, jap. Kita slow-slow gaya insya-Allah. Ada yang dah baca. Terima kasih kepada Nur Iliani, Muhammad Nawawi yang dah baca. Jadi mungkin dia boleh refresh balik tentang apa yang dia baca tu melalui panel kita insya-Allah. Okey, jadi selain daripada penganjur kita pada malam ini, momen buku. Jadi kalau tuan-tuan yang sedang tengok kita pada malam ini, dekat belakang saya ni ada Bedrock Al-Hikmah Charity. Jadi penganjur bersama, kita bekerjasama untuk program momen buku pada malam ini. Jadi satu NGO yang berfokuskan kepada kebajikan sosial dan juga kebajikan pendidikan. Jadi boleh like Facebook, Instagram dan follow YouTube Al-Hikmah Charity. Okey, panel kita nak masuk kepada soalan yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan kalau kita tahu buku ni sebenarnya bukan tulisan asal daripada Ustaz Azrizal. Buku ni adalah asalnya daripada yang ditulis oleh Syekh Yusuf Qaradawi tentang Al-Saqafah Ad-Da'iyah. Jadi kenapa penting sangat sehingga mana Ustaz Azrizal ni dia nak kupas balik tentang buku yang telah ditulis ini. Jadi benda ni mungkin saya sebelum ni pernah tertanya. Jadi malam ni saya nak tahu jawapan dia lah. Kenapa nak ulas buku yang dah tulis? Mungkin antara sebab dia buku tu bahasa Arab. Jadi saya tak pandai baca Arab. Jadi mungkin sama ada diterjemahkan begitu saja ataupun dimasukkan sekali dengan apa yang jadi kenapa kita nak baca buku ni. Jadi dipersilakanlah untuk panel menjawab persoalan-persoalan. Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih Syamil, pengurusi Al-Hikmah Charity. Sahabat-sahabat yang nak menyumbang untuk Al-Hikmah, boleh menyumbang kepada Al-Hikmah lah. Semaklum saya, Al-Hikmah sekarang ni sedang dalam projek untuk sumbangan laptop dan smartphone terpakai, seperti mana yang tertulis di bawah ni lah. Jadi boleh sumbangkan kepada Al-Hikmah Charity supaya Al-Hikmah Charity boleh banyak lagi membantu rakyat Malaysia yang berada di luar sana yang dalam kesempitan. Okay, baik, berbalik kepada soalan yang diberikan oleh moderator tadi. Buku ni sebenarnya adalah rangkuman, ulasan, kupasan, pandangan yang diberikan oleh Ustaz Azrizal terhadap karya Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yakni Saqafah Ad-Da'iyah. Saqafah Ad-Da'iyah ni tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi
pada tahun, seingat saya dah tahun 1996 macam tu. Sakofah Da'iyah ni kalau kita baca PDF dia dalam 100 lebih muka surat lah, 133 tak silap, menceritakan tentang keperluan ilmu kepada da'i, yakni pendakwah. Itu yang cuba disampaikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni kita tahu pandangan-pandangan dia, ada pandangan-pandangan dia yang agak berlainan daripada pandangan majoriti manusia. Dan daripada tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni, daripada buku Sakofah Da'iyah tersebut, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia ringkaskan apakah perkara yang dia ingin sampaikan kepada da'i, yakni kepada pendakwah, adalah untuk menguasai 6 cabang ilmu yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi tersebut. Dan 6 cabang ilmu itulah yang dihuraikan kembali oleh Ustaz Rizal dalam buku Seni Berfikir Yang Hilang. Kalau kita tengok kepada dia punya isi kandungan. Isi kandungan ni, mula-mula Ustaz Rizal mulakan dengan pendahuluan. Pendahuluan kenapa tajuk ini dipilih, Seni Berfikir Yang Hilang ni dipilih. Kemudian setiap bab yang seterusnya, Ustaz Rizal sebutkan setiap satu daripada 6 cabang ilmu yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi tersebut. Jadi itu sebenarnya fokus perbincangan dalam buku ini. Dalam masa yang sama, Ustaz Rizal juga selitkan kritikan-kritikan beliau terhadap gerakan dakwah yang wujud dalam Malaysia yang ibarat mengongkong pemikiran para pendakwahnya. Itu kritikan yang diberikan oleh Ustaz Rizal di dalam buku ini. Kalau kita baca buku ni, kita akan lihat sebenarnya Ustaz Rizal dia gabungkan antara ilmu yang dia miliki dari sudut bacaan dia, dari sudut pengalaman dia, juga bersama dengan dia punya penyertaan ke dalam gerakan-gerakan dakwah yang pernah dia sertai. Daripada situ dia rangkumkan pandangan-pandangan dia, lalu terhasillah buku ini yang diulas kembali daripada Sakofah Ad-Da'iyah tersebut. Jadi saya boleh katakan bahawa kat sini ada perkara yang kita tidak bersetuju dengan apa yang dituliskan oleh Ustaz Rizal dalam buku ni. Tapi saya teringat satu quote daripada sahabat saya, dia kata, orang yang berjiwa paling besar ni adalah orang yang membaca buku. Sebab apa orang baca buku orang berjiwa paling besar? Sebab apa? Sebab ketika mana dia baca buku tersebut, lalu dia tidak bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh penulis dalam buku tersebut, maka dia tetap akan selak ke muka surat seterusnya tanpa dia berkata apa-apa. Itu quote yang menarik lah yang diberikan oleh sahabat saya. Jadi daripada buku ni bila kita baca, ada perkara yang kita tak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Rizal. Tetapi itu tidak menjadi sebab untuk kita menolak terus daripada membaca buku ini. Saya nak kongsikan apakah 6 cabang ilmu yang disebutkan oleh Yusuf Al-Qaradawi yang diolah semula oleh Ustaz Rizal. Pertama sekali adalah ilmu agama, Sakofah Ad-Da'iyah, Sakofah Ad-Diniyah. Sakofah Ad-Diniyah yakni ilmu agama. Syekh Yusuf Qaradawi sebutkan cabang-cabang ilmu agama yang mesti dikuasai oleh umat Islam, oleh pendakwah. Dan saranan Syekh Yusuf Qaradawi, dia kata jangan larut di dalam setiap cabang ilmu tersebut. Jangan larut ni maksud dia apa? Kalau kita ni bukan orang ahli hadis, jangan kita larut dalam perbincangan hadis. Cukup sekadar kita ni untuk mengetahui ilmu mustalah hadis. Tahu macam mana apa itu sanad, tahu apa itu matan, tahu macam mana hadis ni sahih ataupun tidak dan sebagainya. Jadi itu keperluan untuk pendakwah tahu. Bukan dia tahu perbahasan ilmu hadis yang mendalam seperti mana dia seorang ahli hadis. Tetapi jika dia itu adalah seorang ahli hadis, maka dia mesti menguasai sedalam-dalamnya ilmu hadis tersebut. Itu Sakofah Diniyah yang dimaksudkan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Dan disebutkan dalam Sakofah Diniyah ni, pertama kena kuasai ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran ni ilmu ulumul Quran lah. Yang kedua ilmu sunnah hadis Nabi. Kemudian fiqh dan usul fiqh. Fiqh dan usul fiqh ni adalah ilmu yang sangat penting untuk kita kuasai. Saya boleh katakan bahawa pendakwah yang tidak menguasai ilmu fiqh, maka sebenarnya dia tidak boleh berdakwah. Pendakwah yang tidak menguasai ilmu fiqh, dia tak tahu hukum hakam fiqh, dia tidak tahu lagi, dia tak boleh lagi menjadi pendakwah. Sebab masyarakat pada hari ini halal haram dia tidak tahu. Maka halal haram ni berkait dengan hukum fiqh. Jadi hukum fiqh ni mesti dipelajari oleh pendakwah. Kalau pendakwah dia tidak belajar hukum fiqh,
maka dia tak boleh lagi nak berdakwah dengan baik. Dan juga usul fiqh. Usul fiqh ni ilmu yang melatari kepada hukum-hukum fiqh yang dikeluarkan. Macam mana hukum fiqh tersebut terkeluar, diistimbatkan hukumnya, itu ada dalam perbahasan usul fiqh. Usul fiqh ni dia lebih berbunga, lebih mendalam dan lebih sukarlah untuk kita pelajari. Kemudian ilmu akidah. Ilmu akidah, kemudian ilmu tasawuf dan juga ilmu sistem-sistem Islam. An-Nizam al-Islami. Sistem-sistem Islam ni dari sudut sistem politik, sistem perundangan, sistem sosial, sistem kehakiman dan sebagainya. Sistem-sistem yang membentuk pergerakan dunia ke arah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang dimasukkan sebagai sistem Islam. Antara buku yang boleh saya cadangkan untuk sahabat-sahabat penonton membaca yang berkenaan dengan An-Nizam al-Islami, boleh baca buku karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Itu antara buku-buku yang lengkap menceritakan tentang sistem-sistem yang wujud dalam agama Islam pada setiap aspek. Jadi benda tu sebagai rujukan kita sangat baik untuk kita hadamkan. Yang kedua, cabang ilmu yang kedua yang mesti dikuasai oleh pendakwah, iaitu Saqafah At-Tarikhiyah. Saqafah At-Tarikh. At-Tarikh ni adalah sejarah lah, ilmu sejarah. Ilmu sejarah ni satu bab yang dikupas dengan sangat panjang oleh Ustaz Asrizal. Daripada 6 cabang ilmu yang disebutkan dalam ni, ilmu sejarah lah yang paling panjang sekali Ustaz Asrizal kupas. Sebab ilmu sejarah ni walaupun kata-kata hikmah daripada Jos Santayana kan, siapa yang tidak mengingati sejarah maka mereka akan mengulangi semula sejarah tersebut. Ini kata-kata hikmah daripada seorang orang kafir lah kita kata. Tapi kata-kata hikmah ni betul. Kalau kita orang yang mengkaji sejarah, maka kita akan tahu bahawa sejarah ni adalah berulang-ulang tetapi dengan pelakon dan waktu yang berbeza. Itu ilmu sejarah. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah ceritakan juga kisah Fir'aun. Allah cerita juga kisah kaum-kaum yang dihancurkan seperti kaum Nabi Lut. Allah cerita juga kisah perjalanan cerita tentang kisah perjalanan Iskandar Zulkarnain. Nak tunjukkan bahawa itu sebenarnya ada bidang dalam sejarah. Tapi tujuan Allah cerita perkara tersebut bukannya untuk kita mengkaji dari sudut bila berlaku, siapa yang terlibat, apakah tarikhnya, apakah yang ingin disampaikan. Bukan itu perbincangan sebagai seorang Islam dan sebagai seorang pendakwah. Tetapi lebih kepada iktibar dan juga ibrah yang kita ingin ambil daripada penceritaan-penceritaan tersebut. Dan kalau kita baca kisah tentang Fir'aun, maka watak Fir'aun tersebut memang kekal dalam Quran sebagai Fir'aun. Tetapi sikap yang ditunjukkan oleh Fir'aun ni ditunjukkan pula oleh generasi manusia seterusnya. Sebab itulah kalau kita membaca sejarah, maka kisah Fir'aun ni dia berulang-ulang balik kepada manusia-manusia yang lahir kemudian daripada Fir'aun. Bukan sekadar tertakluk kepada Fir'aun semata-mata. Jadi kalau kita membaca As-Saqafah At-Tarikhiyah, kalau kita menguasai As-Saqafah At-Tarikhiyah ni, maka kita akan mampu menentukan tindakan terbaik pada masa ini untuk melahirkan keputusan yang cemerlang pada masa hadapan. Sebab itulah antara kalau pandangan kita baca, pandangan ahli-ahli gerakan Islam kan. Anda boleh sebut ahli-ahli gerakan Islam, mostly dia akan berpegang bahawa penyatuan umat Islam lah yang akan menentukan kejayaan kita menguasai semula dunia. Penyatuan umat Islam. Sebab tu kalau tengok, contoh saya boleh sebutkan Presiden PAS, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, sangat menekankan untuk umat Islam ni bersatu walaupun apa sekalipun dia punya latar belakang politik. Kalau kita baca Imam Hasan Al-Banna, siapa lagi? Anda tak ingat Imam Hasan Al-Banna lah antaranya. Said Qutub. Kita baca pandangan-pandangan mereka berkenaan dengan umat Islam, maka kita akan faham bahawa mereka menyeru kepada penyatuan umat Islam. Sebab apa? Dengan penyatuan umat Islam lah Islam akan tertegak kembali. Itu jalan untuk menegakkan Islam, yakni dengan penyatuan umat Islam. Sebab apa? Sebab apa mereka berpandangan seperti demikian? Sebab mereka membaca sejarah. Itulah yang saya boleh simpulkan daripada penguasaan ilmu sejarah yang mesti dimiliki oleh kita. Dan ilmu sejarah ni jangan kita sempitkan hanya sekadar pada ilmu sejarah Islam. Hanya membaca sejarah umat Islam, tak boleh.
kita mesti juga membaca sejarah yang berlaku pada tamadun-tamadun selain pada Islam. Seperti mana Imam Al-Ghazali dia boleh tulis kitab Tahafud Al-Falasifah, kehancuran golongan falsafah. Macam mana dia boleh tulis kitab tentang ahli falsafah jika dia tidak menguasai zaman ahli falsafah tersebut wujud. Menunjukkan kepada kita bahawa menguasai ilmu sejarah ni bukan sekadar sejarah Islam, tapi juga mesti menguasai sejarah tamadun lain untuk kita melihat bagaimana aturan dunia bergerak, dan daripada situlah kita boleh menetapkan pendirian kita untuk melahirkan keputusan yang baik pada masa depan. Itu antara yang disebutkan oleh Ustaz Azrizal dalam perbincangan buku ni. Yang ketiga adalah berkenaan dengan ilmu sastra dan ilmu bahasa, as-saqafah al-adabiyah wal-lughawiyah. Ilmu sastra dan juga ilmu bahasa ni adalah ilmu alat untuk kita mencapai ilmu-ilmu lain. Untuk kita mencapai ilmu-ilmu lain, kita mesti menguasai bahasa dulu. Kalau kita nak baca buku bahasa Inggeris tapi kita tak reti bahasa Inggeris, maka ilmu daripada buku bahasa Inggeris tersebut dah tersekat disebabkan kemampuan kita untuk membaca bahasa Inggeris tidak ada. Jadi kalau kita nak membaca ilmu-ilmu daripada bahasa-bahasa lain, daripada tamadun-tamadun lain, maka kita mesti menguasai bahasa terlebih dahulu. Jadi kalau dalam tamadun Islam kita boleh lihat macam mana tamadun Islam kembangkan ilmu dalam tamadun dia. Mereka akan menterjemahkan buku-buku daripada tamadun lain masuk ke dalam bahasa Arab dan dibaca oleh umat Islam. Itu kaedah yang dibawa oleh tamadun Islam dan terbukti berjaya selama ratusan tahun Turki Osmaniyah, 600 tahun Turki Osmaniyah tertegak disebabkan agenda seperti ini. Jadi itu antara kaedah-kaedah untuk kita mengkayakan ilmu dalam kalangan umat. Ini boleh berkait dengan isu PPSMI lah. Kemudian yang seterusnya adalah Saqafah Al-Insaniyah, ilmu kemanusiaan. Ilmu kemanusiaan ini berkenaan dengan bagaimana kita mengenali manusia, cara mereka berfikir dari sudut psikologi, macam mana mereka bereaksi. Itu semua ada pelajaran-pelajaran dia. Di mana kalau kita kuasai benda ni, dia akan memudahkan uslub dakwah kita kepada mad'u kita. Kalau kita kenal mad'u kita jenis yang tak suka dia punya reaksi muka macam ni, maksud dia macam ni. Itu. Kalau kita ada ilmu ni, kita akan memudahkan penyampaian dakwah kita. Yang kelima, ilmu sains, as-saqafah al-ilmiyah. Ilmu sains, as-saqafah al-ilmiyah. Ilmu sains ni secara mudah kita kata, hari ni ilmu sains dia tidak lagi orang yang belajar ilmu sains tidak lagi mampu untuk mengaitkan ilmu ni dengan agama. Ini kelemahan yang berlaku dalam kalangan umat Islam. Sebab apa? Sebab ilmu sains setelah Islam jatuh, ilmu sains dikembangkan oleh Barat dengan seluas-luasnya. Bila dikembangkan oleh Barat dengan seluas-luasnya, dari sudut aspek kerohanian dalam ilmu sains tersebut tidak ada. Lalu bila kita belajar biologi, kita tahu manusia bernafas menggunakan paru-paru, kita tak boleh nak kaitkan kemampuan manusia tersebut dengan kehebatan penciptaan Allah SWT. Lalu jadilah orang yang belajar sains, dia meninggalkan agama, orang yang belajar agama meninggalkan sains. Sebab apa? Sebab telah wujud dunia pemisah antara dua jenis ilmu tersebut. Jadi itu, tetapi Yusuf Qaradawi minta untuk umat Islam kuasai ilmu sains. Sebab kalau kita tak kuasai ilmu sains, maka kita akan kemaruk dengan teori-teori konspirasi lah. Tolak vaksin, awan dekat atas langit, kita kata itu sebagai gas kimia daripada negara lain. Ini semua adalah kelemahan-kelemahan kita tidak menguasai ilmu sains yang menjadikan kita ni dilihat bodoh pada zaman yang maju ni. Yang akhir sekali adalah ilmu hal ehwal semasa, as-saqafah al-waqi'iyah. Ilmu hal ehwal semasa ni adalah dari sudut kemampuan kita memahami isu-isu semasa yang berlaku pada hari ini, yang ada prinsip-prinsip yang ditekankan oleh Islam. Jadi itu antara perbincangan-perbincangan yang dibawa oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang diulas mula oleh Ustaz Azrizal pada zaman pengalaman beliau. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada panel kita. Bila mana dia menghuraikan ni, saya rasa rindulah zaman kampus. Sebab saya ni sezaman dengan panel kita, di mana kalam-kalamnya memang sangat dirindui lah oleh saya. Jadi malam ni kira macam mini reunion. Jadi dah lama dah tak jumpa ni dengan panel kita ni. InsyaAllah ada masa PKP habis kita jumpa lagi insyaAllah. Jadi bila mana panel menghuraikan tentang kenapa pentingnya
buku ini. Jadi antaranya kita dah dapatlah jawapan dia. Kepentingan ilmu itu penting untuk kita tahu supaya kita tidaklah menjadi umat Islam yang dicandukan minda dia dengan perkara-perkara yang hanya penuh dengan konspirasi. Saya tidak menolak konspirasi, tetapi konspirasi itu perlulah di atas hujah ilmu. Bukan hanya semata-mata konspirasi yang hanya meraih populariti populis. Bila mana tengok awan, ni kimia ni. Bila tengok vaksin, dia cakap dalam vaksin tu ada chip. Tak habis fikir saya. Dalam vaksin ada chip. Supaya dia nak detect kita dan sebagainya. Benda tu memang kita tak nafikan, tetapi tidaklah sampai setahap macam tu. Jadi kalau nak mengubah pemikiran kita, buku ni dah disebut tentang kepentingan dia tadi. Ada 6 ulasan dia. Jadi tuan-tuan yang sedang menonton, siapa rasa dah yang rasa kepala dia tu dah penuh dengan konspirasi, boleh ubatkan dengan buku ni antara salah satu. Jadi kita tak naklah lahirnya generasi yang akan datang ini yang tidak lagi mengenali bumi itu sfera, tapi hanya mengenali bumi itu flat. Jadi kita tak nak macam tu. Okey. Seterusnya, jadi bila mana kita dah tahu kepentingan daripada buku ni, kita nak tahu pula lah. Kita nak tahu apa keperluan buku ni kepada masyarakat sekarang. Jadi adakah ianya hanya sebagai bacaan ringan ataupun hanya sebagai untuk mengisi masa lapang ataupun ada keperluan lain untuk buku ni. Okey. Jadi pada para pendengar kita yang sedang menonton live kita pada malam ini, kalau ada soalan yang nak ditanyakan, boleh terus tanyakan soalan dekat ruangan komen. InsyaAllah nanti saya akan bacakan soalan tersebut untuk kita ajukan kepada panel. InsyaAllah. Jadi kita teruskanlah kepada panel untuk menjawab persoalan yang saya tanyakan tadi supaya dapat memberi pencerahan kepada para pendengar kita. InsyaAllah dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada moderator Syamel. Soalan dia adalah, apa lagi keperluan lain untuk buku ni? Pertama sekali, saya nak tekankan bahawa buku ini buku yang ringkas. Jadi dia tidak menceritakan secara prinsip setiap ilmu-ilmu yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi tersebut. Tetapi buku ini dia boleh menjadi jump start ataupun kita punya langkah permulaan sebelum kita pergi ke buku-buku yang lebih besar. Seperti yang dinasihatkan oleh Ustaz Azrizal sendiri, dia kata kalau kita nak faham ilmu falsafah, contoh kita nak faham ilmu Machiavelli, kita baca buku The Prince terus. The Prince ni karangan Machiavelli. Kalau kita nak faham fikiran Machiavelli, jangan terus baca buku The Prince. Kalau kita nak faham pemikiran ataupun kaedah yang digunakan oleh Imam Syafi'i, jangan terus baca kitab Al-Um. Tapi mestilah baca kitab-kitab yang lain yang menerangkan tentang karya modus tersebut. Contohnya seperti buku Seni Berfikir yang Hilang. Kalau kita nak faham ilmu-ilmu yang disebutkan tadi, 6 cabang ilmu tersebut, jangan terus kita buka kitab tafsir, buka terus kitab hadis, buka terus kitab usul fiqh. Tetapi buku ini boleh menjadi permulaan langkah untuk kita membuka kitab-kitab tersebut. Itulah yang dimaksudkan dan juga tujuan penulisan buku ini ditulis oleh Ustaz Azrizal Abdul Jamil. Dan keperluan lain untuk buku ini, saya lihat ini sangat mustahak lah, sangat mustahak kepada kita untuk membaca, sebab 6 cabang ilmu yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi ini adalah 6 cabang ilmu yang sangat penting untuk setiap umat Islam kuasai. Tak boleh kita untuk berlengah-lengah di dalam menguasai 6 perkara ni. 6 perkara tersebut yang saya sebut tadi dah. Jadi benda tu penting. Jadi buku ni dia boleh menjadi kita punya jump start untuk kita memulakan langkah-langkah tersebut. Untuk mengenali ilmu apa yang kita perlu kuasai. Kalau kita kata ilmu Saqafah Ad-Diniyah. Saqafah Ad-Diniyah yang mana yang kita kena kuasai? Adakah ilmu tafsir?
ataupun ilmu hadis, ataupun kita kena hafal kitab-kitab Sunan Sittah, adakah itu yang dimasukkan sebagai Thaqafah ad-diniyah? Jadi itulah yang kita kena faham, dan cara nak faham kena baca buku-buku yang menerangkan tentang perkara tersebut. Jadi itulah yang merupakan antara keperluan lain untuk kita memiliki buku ni. Dan suka saya nak sebut kritikan yang diberikan oleh Ustaz Asrizal terhadap gerakan dakwah dalam buku ni, yang dikatakan gerakan dakwah ni ada gerakan dakwah yang mengongkong pemikiran para pendakwahnya kepada satu pemikiran sahaja. Jadi perkara tersebut dikritik oleh Ustaz Rizal. Dia kata akal ni bukannya satu benda yang kita boleh sekat penguasaannya. Jadi kalau kita kata dakwah ini, gerakan dakwah tersebut menyekat pemikiran para pendakwahnya kepada satu jalur semata-mata, maka perkara tersebut adalah silap dan dia akan menyebabkan perkembangan ilmu-ilmu dan juga kaedah-kaedah berdakwah tersebut akan menjadi mati dan jumud. Itu yang dimaksud oleh kritikan-kritikan diberikan oleh Ustaz Rizal di dalam buku ni, yang juga termasuk dalam seni berfikir yang hilang. Jadi itulah antara keperluan lain yang kita boleh baca buku ni. Jadi sahabat-sahabat yang menonton hari ni boleh belilah buku ni. Beli kat mana saya pun tak pastilah, sebab saya dapat daripada orang lain, jadi boleh carilah dekat Shopee. Wallah. Okey, terima kasih kepada panel kita yang menjawab kepada persoalan apa keperluan memerlukan untuk kita baca buku ni. Jadi poin yang saya dapat kat sini iaitu sebagai jump start untuk kita nak membaca buku-buku yang lebih berat. Sampai bila kita nak baca buku yang hanya untuk mengisi masa lapang? Kita bila mana kita nak membaca, kita perlu sentiasa improve diri kita. Kalau sebelum ni kita baca buku tentang novel-novel, kita upgrade tentang buku yang lebih nak improve diri kita daripada sudut pemikiran kita, daripada soal diri kita, soal kewangan dan sebagainya. Jadi itu antara jawapan yang telah diberikan panel kita, iaitu jumpstart untuk membaca buku-buku yang tebal. Ada orang, kalau saya tengok trend pembacaan pada hari ini, ada orang yang dia membaca ikut trend. Bila mana ada buku viral, dia baca. Tapi bila mana sampai satu tahap, dia akan jadi bosan. Dia tak nak baca sampai habis. Itu antara dapatan yang saya dapat sendirilah daripada saya tanya kawan-kawan. Jadi benda tu dia cakap, aku tak baca habis. Sebab benda ni tak faham sebenarnya ni apa. Jadi bila mana tengok buku yang dia baca tu, buku tu memang berat. Jadi saya cuba tanya, baca buku apa sebelum ni? Jadi memang buku tu, bila kita nak baca tu, kita kena sesuai dengan selaras kefahaman kita. Jadi nanti adalah timbul pemikiran yang pelik-pelik, feminisme yang menentang kepada sesuatu yang saya pun tak tahu apa dia nak perjuangkan sebenarnya. Kalau dalam Islam ada memperjuangkan hak wanita, tapi mereka ni nak memperjuangkan juga sebab apa? Ikut-ikutan, bahan bacaan itu tak kena dengan level pemikiran yang ada. Jadi kita nak tahu jugalah. Jadi daripada panel sendirilah, soal mungkin dia keluar sikit lah daripada soalan daripada buku ni. Jadi mungkin panel boleh ceritakan lah, selain daripada buku seni berfikir yang hilang ni, apa ciri-ciri buku yang dipilih oleh panel kita untuk dibaca. Mungkin boleh kongsi sedikit tips untuk kepada penonton kita. Okey, dipersilakan. Sebelum kita nak sambung kepada soalan ni lagi ni. Kalau tuan-tuan yang ada soalan, boleh tanya dekat ruangan komen. Kejap lagi saya akan bacakan soalan viewer kita. Dipersilakan. Okay, baik. Terima kasih Syamil sekali lagi. Jadi apa tips kita nak pilih buku? Pertama sekali, kalau bagi kalangan penonton yang baru nak biasakan diri membaca, saya sarankan jangan mulakan dengan buku yang berat lah. Mulakan buku yang ringan yang kita mampu untuk habiskan. Jika kita tak mampu nak baca buku yang penuh tulisan semua sekali, maka carilah buku yang ada gambar. Jika kita tak mampu baca buku yang tulisan dia kecil-kecil, carilah buku yang tulisan dia besar-besar. Jadi itu semua jalan untuk kita mula membaca dengan lebih serius selepas pada itu. Saya sendiri mulakan bacaan saya sebelum saya baca buku-buku sejarah yang berat
saya mulakan bacaan buku sejarah yang ringan seperti karangan Abdul Latif Talib yang kontroversi tersebut lah. Saya sebut terus terang lah, kontroversi. Orang hari ini banyak mengkritik penulisan beliau. Tapi saya secara peribadi, saya menjadikan penulisan beliau sebagai saya punya pemangkin untuk membaca buku sejarah yang lebih besar. Jadi sebab tulisan beliau adalah fiction, saya sebut terus terang memang fiction, dan juga menarik lah macam baca buku novel. Jadi benda tu boleh menjadi kita punya langkah permulaan untuk pergi jauh. Tapi jangan sekadar tersekat pada tahap tersebut. Mestilah kita berusaha untuk keluar daripada zon selesa membaca buku yang senang kepada membaca buku yang lebih berat, yang lebih membina kita punya minda, yang boleh membentuk kita punya pemikiran dengan lebih tepat. Jadi itu cara kita membaca. Yang kedua, saya boleh katakan bahawa sebelum kita mencari buku yang kita nak baca, tetapkan dulu kita punya kecenderungan ke arah mana. Kita ni minat buku jenis apa. Kalau saya sendiri, saya ada 5 jenis buku yang akan saya cari. Kalau saya pergi mana-mana kedai, 5 jenis buku lah yang akan saya belilah. Pertama, saya akan beli buku berkenaan dengan agama, apa-apa saja perbincangan tentang agama. Kemudian buku yang berkenaan dengan sejarah, buku berkenaan dengan geopolitik, buku berkenaan dengan falsafah dan juga buku berkenaan dengan ideologi. Jadi buku-buku ni lah yang akan saya cari ketika mana saya beli buku. Sebab itulah kalau tengok dekat rak buku saya, susah nak jumpa buku-buku jenis motivasi. Sebab saya tak suka baca buku motivasi. Buku motivasi ni pada saya, bila saya baca, dia mengantuk, dia membosankan lah pada saya lah. Sahabat-sahabat lain mungkin dia punya cara fikir dia lain. Jadi dia minat buku motivasi ni. Tapi pada saya tak boleh baca buku motivasi sebab jadi hilang mood nak baca, tak ada semangat. Tapi kalau baca buku berkenaan sejarah, politik, geopolitik sebagainya, buku-buku tersebut dia akan memberi saya kesegaran. Jadi kalau kita kenal pasti kita punya kecenderungan ke arah mana untuk membaca, maka mudahlah untuk kita mencari buku apa yang kita kena baca. Okey. Yang ketiga, saya nak katakan bahawa sebelum kita nak kuasai buku-buku yang lebih besar, sarankan untuk kenali buku-buku yang kecil dahulu. Buku-buku yang kecil ni sahabat-sahabat boleh mula baca jurnal. Saya biasa baca jurnal. Kalau kita ada isu-isu yang kita nak faham, kita baca jurnal. Daripada jurnal tersebut kita boleh tengok rujukan-rujukan yang dia dapatkan, buku-buku yang mereka gunakan untuk menulis jurnal. Daripada situlah kita boleh cari buku-buku yang lebih besar. Dan kalau kita nak menguasai sejarah, cuba hadamkan dulu sirah Nabi. Jangan kita terus nak kuasai sejarah tapi kita lupa sirah Nabi. Sebab sirah Nabi ni sepatutnya menjadi center kepada kita dalam berfikir mengenai sejarah. Dia akan menjadi kita punya, pergi jauh mana pun akan balik pula pada sirah Nabi. Jadi kalau kita nak baca buku yang hebat-hebat ni, tolong hadamkan dulu buku-buku yang wajib-wajib dulu untuk kita faham. Lagi-lagi berkenaan dengan agama kita. Jadi antaranya adalah buku sirah Nabi lah. Sirah Nabi ni sangat penting untuk kita faham dan juga kita hadam. Jadi itu antara tips-tips yang saya boleh bagilah. Sahabat-sahabat kalau rajin boleh buka kat Facebook saya, carilah tips yang saya pernah tulis, tips untuk membaca. Jadi boleh cari kat situ lah. Dan saya analogikan buku-buku yang baik ni sebagai wanita yang baik. Orang lelaki dia nak cari pendamping hidup yang baik, dia mesti cari wanita yang baik untuk jadi ibu kepada anak-anak dia. Jadi kalau orang-orang ni nak jadi baik, dia mesti cari buku yang baik seperti mana wanita yang baik untuk menjadi pendamping hidup dia. Kalau kita hanya rajin membaca novel, rajin membaca tulisan-tulisan yang lucah, rajin kita membaca buku-buku yang tidak membentuk minda, maka yang akan terhasil daripada diri kita adalah lucah dan juga yang tidak membentuk minda. Tapi kalau kita baca buku-buku yang aras tinggi, perbincangan dia mantap, hujah-hujah yang diberikan baik, kemudian buku-buku tersebut menggunakan bahasa-bahasa yang sopan santun, maka yang akan terhasil daripada diri kita adalah perkara yang baik juga. Itulah yang cuba saya sebutkan. Dan bacalah buku daripada barat macam mana sekalipun, anda tetap tidak boleh melawan buku daripada karangan ulama'-ulama'. Sebab ulama'-ulama' ni mereka menulis dalam keadaan diri mereka dekat dengan Allah SWT, dan tulisan orang yang dekat dengan Allah SWT ni tak akan sama dengan tulisan orang yang tidak mengenali Allah SWT. Bacalah buku yang ditulis oleh
Syed Ramadan Al-Buti. Kenali bagaimana bahasa yang digunakan oleh Syed Ramadan Al-Buti. Walaupun kita tak mendengar suara tersebut, tapi jika kita membaca tulisannya, seperti kita mendengar ucapan tersebut datang ke telinga kita, di hadapan kita ada Syed Ramadan Al-Buti, almarhum. Jadi itulah antara tips-tips untuk kita mula menguasai dalam pembacaan. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada panel yang memberi tips kepada kita secara ringkas dan padat untuk bagaimana kita nak memilih jenis buku. Jadi banyak-banyak tu saya tertarik dekat analogi dia. Jadi kalau mana-mana yang belum lagi cuba untuk membaca, lebih-lebih lagi kepada yang single. Yang sedang mencari tu, boleh cuba cari buku dulu. Buku yang baik tu ibaratkan sebagai wanita yang baik. Jadi kalau kita nak wanita yang baik, kita carilah buku-buku yang baik. Kalau nak hilangkan rasa lonely yang single tu, banyakkanlah membaca-baca buku yang baik. Itu pesanan daripada moderator lah. Okey, jadi kita nak masuk kepada, ada sedikit soalan sebelum kita masuk kepada konklusi untuk slot kita. Rasa sekejap je masa mencemburui. Okey, jadi ada soalan daripada Nur Iliani Muhammad Nawawi. Nak tanya Ustaz Razak, kita tahu bahawa kerangka berfikir yang dikarang oleh Dr. Yusuf Qaradawi ini bagi kita agak idealis untuk orang awam macam kita. Jadi apa cadangan Ustaz kepada masyarakat awam agar kerangka pemikiran kita tidaklah lari jauh daripada paksi agama? Ini soalan yang telah ditujukanlah kepada panel. Jadi dipersilakanlah untuk menjawab sebelum kita masuk pada soalan yang terakhir. Okey, baik. Terima kasih Nur Iliani Muhammad Nawawi di atas soalan yang baik. Okey, sebagai tasawur tarbiyah Islam. Tarbiyah Islam ni sifatnya berkesinambungan, dia bukannya hari ni buat esok dapat. Itu yang kita kena faham. Jadi bila kita kata kita nak membentuk manusia, maka jangan sangka hari ni kita ajak dia buat baik, maka esok dia akan jadi baik. Tetapi hari ni kita ajak, mungkin hasilnya adalah 40 tahun, 50 tahun yang akan datang. Sebab itulah kalau kita kata buku ni agak idealis, ilmu Saqafah Da'iyah 6 cabang ilmu tersebut idealis bagi orang awam, betul. Saya memang sebut itu adalah sangat betul. Sebab orang awam pada hari ni, jangan kata buku Saqafah Da'iyah ni, jangan kata 6 cabang ilmu tersebut untuk mereka kuasai. Solat pun mereka tidak kerjakan. Jadi jauh sekali untuk kita ajak mereka untuk menguasai 6 perkara tersebut. Sebab itulah Yusuf Qaradawi ditulis Saqafah Ad-Da'iyah. Bukannya Saqafah untuk orang awam, tapi Saqafah kepada orang yang telah menggelarkan diri dia sebagai pendakwah. Itu yang kita mesti faham. Yang kedua adalah tarbiyah Islam ni sifat dia berkesinambungan. Dia punya hasil adalah jangka masa panjang. Kalau hari ini kita didik anak-anak dia untuk jadi orang yang boleh membaca buku-buku macam ni, kita mengharapkan cucu dia pula lepas pada tu akan menjadi orang yang boleh membaca buku macam ni juga. Jadi dia punya kerangka, dia punya hasil untuk kita dapatkan manusia yang boleh membaca 6 cabang ilmu tersebut memerlukan tarbiyah yang panjang. Itu adalah norma yang kita faham dari sudut pendidikan untuk manusia. Jadi bila kita faham benda ni, maka kita tidak akan rasa sia-sia apa yang kita buat. Kita tidak akan rasa kita punya pengajian ilmu, penyampaian ilmu kita kepada masyarakat, walaupun kita tak nampak perubahan dia pada hari ni, maka orang yang faham benda ni, dia tak akan rasa sia-sia. Dia tak akan rasa kerja yang dia buat ni, mengajak orang kepada Allah ni, kerja yang lemah, kerja yang sia-sia, kerja yang tidak memberi pulangan hasil. Tetapi jika dia faham benda ni, dia akan tahu benda tu adalah perkara yang berkesinambungan. Jadi itulah yang boleh menjadi motivasi kepada para pendakwah, supaya mereka ni tidak merasa tergopoh-gapah untuk mendapatkan hasil daripada dakwah mereka. Jadi itulah yang saya boleh ni lah. Dan kalau kita nak normalisasikan pembudayaan ilmu ni dalam kalangan masyarakat, maka kerja kita adalah seperti inilah. Kita mesti menyampaikan. Penyampaian ni boleh jadi kita buat live macam ni, ataupun kita menulis, ataupun kita meringkaskan isi-isi tersebut untuk memudahkan masyarakat awam membaca. Macam-macam cara untuk kita menyampaikan. Yang penting untuk mendapatkan fenomena membaca macam ni, mestilah kita menyampaikan isi-isi bacaan kita.
Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada saudara panel kita yang telah memberi pencerahan tentang soalan yang telah dibacakan itu. Okey, jadi sebelum kita nak pergi kepada soalan yang lebih lanjut, cuba viewers yang tengah menonton ni masih bersama dengan kita ke? Ke dah mengantuk dah? Kalau masih lagi segar-segar, kita boleh teruskan sampai mulai. InsyaAllah. Dalam pasport dia kena ada. Okey. Jadi sebelum tu saya nak promosi sikit. Saya nak promosi sikit tentang projek yang sedang dilaksanakan oleh Momen Buku, iaitu mereka sedang dalam proses untuk melaksanakan lukisan mural. Dekat mana? Dekat Pasti Arawi, Paloh, Rawa, Macang. Jadi mereka memerlukan sumbangan hampir RM2,000. Jadi tuan-tuan yang sedang menonton view live kita pada malam ini, bolehlah sama-sama memberi sumbangan kepada Momen Buku untuk mereka menjayakan projek sumbangan lukisan mural ini. Okey, jadi kita boleh teruskan untuk soalan kita yang seterusnya lah. Okey, ada soalan daripada Syarah Syamimi. Dia bertanya tentang macam mana nak jadi seorang pembaca yang kritis macam panel, supaya membaca tidak hanya membaca. Kalau erti kata lain, baca masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu dengar kan? Tapi lebih kurang konsep yang sama. Jadi panel boleh huraikanlah sedikit tentang soalan yang ditanyakan oleh pendengar kita. Dipersilakan. Okey, macam mana nak jadi pembaca yang kritis macam panel supaya baca tidak hanya membaca. Dia macam baca tak baca je lah. Jadi pertamanya, bila kita membaca ni, kalau kita baca satu buku memang kita akan rasa kita tahu semua lah. Tapi bila kita baca 100 buku, maka kita akan tahu kita ni tak ada tahu apa-apa. Jadi membaca ni kita boleh ibaratkan seperti kita sedang bermain puzzle. Satu buku yang kita baca hanyalah untuk satu piece puzzle daripada 1000 pieces yang lain. Jadi kalau kita nak menjadi kritis dalam pembacaan, kita mesti berjaya, kita mestilah berusaha untuk menyambung puzzle-puzzle tersebut. Sebab itulah, sebelum kita kenal buku, kena kenal dulu genre buku jenis apa yang kita suka. Kalau kita minat genre sejarah, maka satu buku yang kita baca, kita akan dapat satu piece puzzle. Kemudian kita baca buku yang kedua, kita akan dapat piece puzzle yang lain pula. Mungkin satu dengan yang kedua ni, piece puzzle yang tidak bersambung, jauh. Lalu kita kena baca lagi dan baca lagi, sampailah puzzle-puzzle ni bergabung menjadi satu gambar yang indah. Itu cara kita membaca. Jadi, kalau nak jadi kritis, kita mesti mampu untuk menyambungkan puzzle-puzzle tersebut. Yang kedua, kita mesti baca dalam keadaan terpandu. Jangan baca menerawang, baca berada di awang-awangan, tak tahu apa yang kita baca. Tetapi baca dalam keadaan kita sedar apa yang kita baca. Kalau kita baca buku sejarah, baca buku tentang geografi, geopolitik sebagainya, maka kalau kita ni jenis orang yang visual, maka pastikan di hadapan kita ada peta. Sebab orang yang visual, dia ada peta depan dia. Kalau saya sendiri, bila saya baca buku geopolitik, memang saya letak peta depan saya. Sebab apa? Sebab bila kita baca buku geopolitik, dia akan sebut, okay, US kat sini, Eropah dekat sini, Rusia belah sini, China kat belah mana. Jadi, daripada geografi tersebut, kita tengok daripada peta, maka kita akan memudahkan kita punya pemahaman kita terhadap isi yang disampaikan oleh buku yang berat-berat macam tu. Jadi kalau kita orang jenis visual, macam tu cara kaedah dia. Kalau orang jenis lain, boleh carilah apa yang sesuai dengan kaedah anda. Jadi untuk menjadi kritis, pertama, kena baca buku macam kita susun puzzle. Yang kedua, kita mesti ada alat bantuan untuk kita memahami isi-isi yang disampaikan dalam buku tersebut. Yang ketiga, jangan terima semua apa yang ditulis dalam buku sebagai betul. Tak boleh. Kita mesti menjadi orang yang kritikal. Bila kita baca buku, kita menentang idea yang dibawa oleh buku tersebut. Barulah kita boleh menghasilkan pandangan-pandangan yang kritis. Barulah kita punya pemikiran bila kita membaca berkembang. Bukan sekadar membaca, hanya membaca.
mesti kita usaha untuk wujudkan percanggahan pendapat dengan buku tersebut. Jadi itu ada kaedah-kaedah yang saya pakai lah. Secara peribadi, secara pengalaman saya, itu keadaan saya pakai. Bila saya baca buku, memang saya akan melawan apa isi yang disampaikan oleh buku tersebut lah. Wallahu a'lam. Okey, itu soalan yang telah dibacakan daripada saya untuk dijawab kepada panel. Jadi kita dapat tahulah cara macam mana kita nak jadi pembaca yang kritis. Okey, jadi seterusnya kita nak tanyakan soalan daripada pendengar kita, iaitu Muhammad Fahmi. Assalamualaikum Tuan Razak dan Tuan Syamil. Saya Muhammad Fahmi dari Johor. Dah jauh dia dengar ni. Dia datang dengar untuk live kita pada malam ini. Jadi izinkan saya hendak bertanya. 6 ilmu tersebut hendak membawa kita ke arah mana? Adakah dapat membentuk kita menjadi orang yang benar-benar memahami tentang kehidupan ini? Itu soalan dia. Jadi bila mana kita dah keluar jauh sikit, kita masuk balik soalan kita tentang tajuk momen buku kita. Supaya pendengar kita ni tak adalah boring sangat. Kita selang-seli dengan soalan-soalan umum. InsyaAllah, jadi dipersilakan tuan panel kita untuk menjawab soalan yang telah ditanyakan oleh saudara Muhammad Fahmi. Okey, terima kasih Muhammad Fahmi di atas soalan yang baik. Adakah 6 ilmu tersebut boleh membawa kita kepada benar-benar memahami tentang kehidupan ini? Okey, bila kita kata soalan macam ni, saya boleh sebutkan soalan macam ni dia termasuk dalam perkara yang subjektif. Berbeza mengikut manusia. Ada orang dia mungkin tak baca buku ni, dia dah boleh faham apa maksud kehidupan dia, apa tujuan dia dilahirkan hanya dengan mendengar ulasan-ulasan orang lain. Tetapi ada orang dia tidak berpuas hati dengan hanya sekadar ulasan, tapi dia nak juga mencari rujukan-rujukan secara bertulis, maka dia carikan buku. Jadi kita boleh kata soalan ni adalah soalan yang subjektif. Tetapi antara kaedah untuk kita mencapai makna tujuan kita hidup di atas dunia, antaranya adalah menguasai ilmu-ilmu inilah. Sebab dengan penguasaan ilmu inilah, maka kita akan menjadi umat Islam yang duduk berpijak di atas bumi. Kita bukannya umat Islam yang terapung-apung di atas awan. Sebab ada orang dia belajar agama banyak, tetapi pengamalan dia sekadar di awang-awangan. Dia tidak ada pengamalan yang membumi, yang memberi impak kepada diri dia dan juga kepada masyarakat. Tapi ini adalah satu fenomena yang merosakkan dalam kalangan ahli ilmu. Di mana dalam kalangan ahli ilmu ini jugalah termasuk dalam fitnah akhir zaman yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, perjalanan Nabi Khidir dengan Nabi Musa AS. Seterusnya bila kita membaca, bila kita mengkaji ilmu, menimba ilmu, maka memang peranan kita mengkaji ilmu ni adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ianya akan berbeza mengikut orang lain dengan niat yang diletakkan. Sebagai contoh saya bagi, seorang orientalis yang mengkaji tentang agama Islam. Sebagai contoh, nama dia Snow Granger, ataupun dalam bahasa Arab nama dia ditukar menjadi Abdul Ghafur. Seorang orientalis daripada Belanda yang mengkaji tentang ilmu hadis sehingga menghasilkan kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan orang Aceh pada waktu tersebut. Sehingga ke hari ini masih lagi ada pada kalangan orang Indonesia yang menganggap Snow Granger ni sebagai ulama Islam yang bernama Abdul Ghafur. Tetapi kita faham tujuan Snow Granger belajar ilmu hadis ni bukan untuk dia menjadi orang Islam yang benar-benar beriman kepada Allah, tetapi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka inilah kita berbalik semula kepada niat kita belajar tersebut. Adakah kita belajar ni hanya mendekatkan diri kepada Allah, ataupun kita belajar ni hanya untuk membetulkan ulama-ulama terdahulu? Ini juga adalah sikap yang buruk. Sikap yang buruk daripada kalangan orang yang mengaji ilmu agama. Mereka nak rot ataupun mereka nak membetulkan ulama-ulama zaman kini atau ulama-ulama zaman dahulu. Sikap-sikap seperti ini dengan niat untuk membetulkan ulama, belajar ilmu dengan niat untuk membetulkan ulama, maka sikap ini adalah sikap yang tercela dan ilmu yang akan kita dapatkan menjadi tidak berkat. Dan kemana kita mendapatkan ilmu tersebut tidak akan memberi manfaat kepada masyarakat. Sebaliknya kita akan merosakkan masyarakat dengan perpecahan disebabkan sikap kita ingin membetulkan ulama-ulama yang dahulu. Jadi dibalik semula pada diri kita. Kalau kita boleh memberi kebaikan kepada diri kita dengan memahami 6 ilmu tersebut,
maka soalan itu adalah subjektif. Bagaimana kita menerimanya, itulah yang akan menentukan kejayaan kita mempelajari 6 ilmu ni. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawapan yang sekira. Saya ingat tu panjang lagi, tapi jawapan tu yang pendek itu sangat ringkas dan padat. Okey, jadi kita boleh teruskan lagi panel, boleh teruskan lagi? Boleh. Sebab dimaklumkan viewers kita semakin bertambah. Ingat aku nak landing dah tadi. Tapi sebabkan viewers semakin bertambah, kita teruskanlah sedikit lagi, insya-Allah. Semoga live kita pada malam ini dikira sebagai majlis ilmu, di mana bila mana majlis ilmu ni sebelah sayap malaikat menaungi majlis ilmu. Jadi semoga kita mendapat rahmat dan keberkatan daripada program kita pada malam ni, insya-Allah. Jadi soalan seterusnya daripada Ahmad Fakhrul Razi Yahya. Apa buku-buku yang Ustaz sarankan untuk memenuhi tuntutan 6 lapangan sakofah yang dimaksudkan oleh Profesor Al-Qardawi? Dipersilakan. Okey, terima kasih Tuan Fakhrul Razi Yahya. Saya kenal lah. Saya rasa ini suami kepada Dr. Iliani tadi lah, kalau saya tidak silap. Apakah buku yang disarankan untuk kita menguasai 6 lapangan sakofah tersebut lah? Kalau soalan ni bermaksud Ustaz Azrizal sarankan buku apa, maka saya boleh katakan bahawa Ustaz Azrizal dia tak sebut secara spesifik buku apa yang kita mesti kuasai untuk kita menguasai 6 ilmu inilah. Dia tak sebut. Tetapi kalau sahabat-sahabat sendiri yang membaca buku ni, maka sahabat-sahabat boleh cari buku-buku yang berkaitan dengan 6 sakofah ni lah. Contoh kita kata sakofah diniyah, Al-Quranul Karim, kita baca tentang ilmu ulumul Quran. Ilmu tafsir nombor 2, baca dulu ilmu ulumul Quran. Kalau ilmu sunnah, baca dulu tentang mustalah hadis, kitab-kitab yang menerangkan tentang mustalah hadis. Belajar mustalah hadis dulu, jangan belajar tentang martabat hadis lagi. Kemudian baca buku fiqh dan usul fiqh ni, antaranya kita boleh baca yang saya pernah belajar, kitab Matan Al-Waraqat karangan Imam Haramain. Kitab yang nipis tetapi sangat padat menceritakan tentang usul fiqh. Kalau kita boleh kuasai kitab Matan Al-Waraqat dulu, maka bolehlah kita bergerak ke ilmu usul fiqh yang lebih mendalam. Kemudian ilmu akidah ni kita boleh baca macam-macam kitab Jawi yang ada pada hari ni, yang dikarang oleh ulama-ulama Nusantara. Kalau nak pergi lebih jauh, baca juga buku-buku kitab-kitab Arab berkenaan dengan akidah. Akidah ni boleh baca, jangan baca sekadar usul 20, sifat usul 20. Jangan baca sekadar sifat 20. Asy'ariyah punya aliran, baca juga akidah Salafi macam mana, supaya bila kita belajar banyak, kita tidak akan bergaduh banyak. Kemudian ilmu tasawuf ni baca kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ni antara ulama tasawuf yang pandangan-pandangan dia daripada kitab Ihya Ulumuddin ini yang kita katakan bahawa selamat untuk kita dibaca oleh orang awam. Sebab ada daripada kalangan ulama tasawuf yang bukunya tidak selamat dibaca oleh orang awam. Tak selamat dibaca oleh orang awam sebab apa? Sebab bahasa-bahasa yang digunakan, ayat-ayat yang dipakaikan, kadang-kadang kita boleh terkeliru dalam mentafsirkan maksudnya. Kemudian sistem Islam ni, macam saya sebutlah buku Dr. Abdul Karim Zaidan tentang sistem-sistem Islam. Kemudian ilmu sejarah, Sakofah Tarikhiyah, buku yang boleh kita baca. Pertama sekali kuasai dulu sirah Nabi. Jangan kita kuasai sejarah lain tetapi meninggalkan sejarah Nabi. Kemudian mulakan pembacaan sejarah ni mengikut zaman. Jangan tebuk-tebuk. Jangan baca zaman ni kemudian baca zaman Toreng, kemudian baca zaman pertengahan. Tak boleh. Mesti kita baca mengikut susunan masa. Daripada susunan masa tersebutlah kita boleh menyusun puzzle-puzzle yang kita sebutkan tadilah. Buku sejarah macam-macam lah, boleh cari, tak ada masalah. Dia tak ada menetapkan buku apa. Kemudian buku bahasa, buku tentang sastra, ini kena baca lah. Kemudian ilmu kemanusiaan ni, buku-buku yang zaman hari ni pun ada, buku tentang psikologi sebagainya. Itu semua keperluan-keperluan kepada manusia pada hari ni lah. Jadi selain daripada tu, memang secara mudah saya sebut, Ustaz Azrizal tak sebut buku apa yang kita kena kuasai. Tapi orang yang mendalami setiap bidang ni, dia akan tahulah buku apa yang sepatutnya mereka cari.
Allah Alam. Terima kasih kepada Tuan panel kita yang menjawab tentang buku-buku tersebut. Jadi lepas ni tuan-tuan yang sedang mendengar live kita pada malam ni boleh cuba untuk mencari buku-buku yang ada dan yang berkaitan lah. Jadi supaya kita boleh menambahkan pengalaman kita, nak menambahkan ilmu yang kita ada. Okay, jadi soalan seterusnya daripada peminat katanya. Untunglah panel ada peminat. Okay, jadi Assalamualaikum. Nak tanya macam mana disiplin yang diamalkan tuan panel dalam membaca dan menambahkan bacaan. Dari peminat, emoji senyum. Okey, dipersilakan. Okey, nampaknya soalan macam makin banyak. Saya takut nanti mengambil masa pihak momen buku lah. Kalau kita janjikan sampai 10 suku ataupun 10.5. Tapi tak apa, saya cuba jawab 1-2 soalan lagi. Macam mana disiplin yang diamalkan tuan panel dalam membaca dan menambahkan bacaan? Dia balik semula kepada asas. Macam yang saya sebut tadi, kenal pasti genre dulu. Bila kita kenal pasti genre buku yang kita nak baca, maka kita akan tahu, kita akan menentukan disiplin diri kita sendiri. Yang kedua, kita kena membaca setiap masa. Macam saya sendirilah, saya membaca setiap masa. Membaca setiap masa ni maksud dia apa? Maksudnya saya bawa buku setiap masa. Pergi kerja bawa buku, naik motor bawa buku, duduk dalam kereta ada buku, duduk kedai makan ada buku, pergi mana-mana saja saya akan bawa buku. Hatta pergi masjid sekalipun saya akan bawa buku. Sebab kita tak tahu bila masa lapang yang kita ada untuk kita baca buku. Lalu kalau kita tengah kerja, tiba-tiba kerja kita dah siap awal, kita ada masa lapang, maka waktu itulah kita baca buku. Jadi itu yang saya amalkan. Daripada situlah saya boleh menghabiskan banyak bacaan dalam masa setahun. Sebab kalau kita hanya membaca buku ketika berada di rumah, maka kita bimbang perkara tersebut akan melambatkan kita punya pembacaan. Tapi bagi starter, for beginner, tak ada masalah untuk membaca buku ketika berada di rumah. Sebab ada sahabat saya, dia suka baca buku sebelum tidur. Sebelum dia tidur lah setengah jam, sebelum dia tidur tu dia akan baca buku, kemudian dia akan tidur. Jadi lain orang lain cara lah, tapi cara saya akan bawa buku ke mana-mana sahaja. Dan daripada situlah saya boleh menambahkan bacaan. Dan sikap saya tak suka baca tergantung. Itu sikap yang saya ada lah. Bila saya terbaca tergantung, walaupun buku tu tak seronok, saya tak faham apa yang dibincangkan, saya tetap akan cuba habiskan. Sebab saya akan rasa macam tak sempurna hidup kalau tak boleh buka sampai muka surat akhir. Dia macam orang penyakit OBD lah. Dia tak boleh tengok barang bersepah, dia mesti nak susun. Saya tak boleh tengok buku yang tak habis baca, mesti saya nak habiskan baca. Jadi itu sikap yang ada pada saya lah. Itu cara untuk saya berdisiplin dan menambahkan bacaan. Allah Alam. Okay, terima kasih kepada jawapan yang telah diberikan tu lah. Okey. Jadi insyaAllah sebelum kita nak masuk kepada soalan yang terakhir dan seterusnya kepada konklusi. Jadi saya nak kat sini nak ceritakan sedikit tentang projek pondok buku yang disediakan ataupun yang dibina oleh Momen Buku ni. Jadi kalau kita nak tahu falsafah dalam pembinaan pondok mereka ni, dia cerita bahawa kami bawakan buku untuk anda. Tengok, sampai macam tu sekali dia orang berusaha untuk supaya masyarakat dekat Malaysia ni rajin membaca. Kita dah malas membaca. Dia orang dah bawa buku tu kat kita, tapi kita tak nak baca lagi. Berhentilah jadi manusia. Jadi kita dah tengok apa usaha daripada Momen Buku, dia nak mewujudkan pondok buku ni. Jadi sekarang ni mereka dah ada 5 buah pondok buku yang telah terbina dan 2 dalam proses. Jadi pihak Momen Buku amat meraihkan sekiranya ingin menyumbang buku-buku ataupun pondok buku yang ada di sekitar negeri Kelantan, boleh follow ataupun boleh PM Momen Buku untuk dapatkan maklumat lanjut. Okey, jadi kita nak masuk kepada soalan yang terakhir daripada saudara Faiza. Saudara ke saudari? Minta maaf lah, saya sebut je lah Faiza Hamdan. Tuan, dari kecil kita dididik membaca jambatan ilmu. Soalan saya simple saja. Apa tips untuk menjadi jambatan yang bermanfaat? Dan apa yang perlu dielak
supaya tidak terperangkap dengan pemikiran sendiri selepas membaca. Jadi saya tambah sikit lagi dekat belakang tu. Besok kalau kita dengar, jangan kita baca buku ataupun kita tak ada guru, tak berguru. Nanti yang cakap syaitan jadi guru. Jadi soalan tambahan tu boleh jawab sekali dengan soalan ni. Dipersilakan. Okay, baik. Terima kasih kepada Faizah Hamdan di atas soalan. Membaca jambatan ilmu, macam mana nak menjadi jambatan yang bermanfaat. Untuk menjadi jambatan yang bermanfaat, maka carilah buku yang bermanfaat dan duduklah dalam persekitaran yang bermanfaat. Satu hadis daripada yang dinakalkan dalam kitab Riyadhus Salihin. Hadis tentang seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang lelaki, 99 orang manusia, kemudian bertemu dengan seorang abid, minta nasihat pada abid untuk dia bertaubat. Abid tu kata, kau tak boleh bertaubat, Allah takkan ampunkan dosa kau yang sangat banyak membunuh 99 nyawa ni. Lalu dia membunuh abid tersebut menjadi 100 orang genap. Lalu dia berjumpa dengan seorang ulama, minta nasihat kepada ulama macam mana nak bertaubat. Ulama tu kata boleh bertaubat, rahmat Allah sangat luas. Cara dia kau pergi pindah daripada kampung kau pergi ke kampung lain. Lalu dalam perjalanan dia pindah ke kampung lain tersebut, maka dia mati. Ketika dia mati, malaikat turun daripada langit berduyun-duyun memandikan jenazah dia. Daripada hadis ni sebenarnya kita boleh nampak cara untuk kita menjadi orang yang bermanfaat ataupun kita nak mengubah diri kita daripada buruk kepada baik, daripada kurang baik kepada menjadi lebih baik. Ada 3 perkara daripada hadis ni yang diajar oleh Nabi. Pertama sekali, kita mesti jumpa orang yang betul. Jumpa orang yang betul supaya nasihat yang disampaikan oleh orang tersebut adalah nasihat yang betul. Seperti mana ulama tersebut menasihati orang yang membunuh 100 nyawa ni, dia adalah orang yang betul menjadi penasihat kepada pelaku pembunuh ni. Itu yang pertama, mesti mencari orang yang betul. Orang yang betul ni boleh jadi kawan kita, boleh jadi mak ayah kita, boleh jadi adik-beradik kita, siapa saja yang boleh menjadi penasihat yang baik kepada kita. Yang kedua adalah usaha. Usaha yang ditunjukkan oleh pembunuh ni, yakni dia keluar daripada kampung dia, berjalan kaki menuju ke kampung lain. Yakni usaha. Jadi untuk menjadi orang yang baik, kita mesti berusaha untuk menjadi baik. Jika kita disodok ataupun disogok dengan melakukan kejahatan, maka tinggalkanlah kejahatan tersebut secara mujahadah dan ambillah yang kebaikannya. Kemudian yang ketiga adalah kita mesti mencari persekitaran yang baik. Seperti mana nasihat ulama tadi, keluar daripada kampung dia, pergi ke kampung lain. Matlamat dia adalah supaya kampung tersebut ada persekitaran yang baik yang boleh membentuk dia menjadi lebih baik. Jadi kalau kita nak menjadi jambatan yang bermanfaat, maka kita mesti duduk dalam persekitaran yang bermanfaat. Jangan duduk dalam kalangan circle yang minat baca buku lucah. Tak boleh. Tak boleh. Kalau kita duduk dalam kalangan circle yang suka baca novel cintan-cintan ni sampai tak nampak bumi, nampak langit je, tak boleh juga. Jadi mesti duduk dalam kalangan ahli ilmu yang sebenar. Maksud ahli ilmu sebenar ni adalah orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu dia. Kemudian macam mana kita nak elak daripada terperangkap dengan pemikiran sendiri selepas membaca? Maka dalam pengajian, dalam konsep pengajian Islam, kita ada muzakarah. Daripada muzakarah ni lah kita boleh melumatkan apa yang kita ada dan melumatkan apa yang orang lain ada, membentuk satu pandangan lain. Jadi daripada situlah kita boleh tahu pemikiran kita ni betul ataupun tidak. Dan jangan baca satu buku sahaja. Kena baca banyak-banyak buku supaya kita tahu lebih banyak. Dan kalau kita kata membaca ni menyesatkan sebab tidak ada guru, saya boleh katakan bahawa ucapan tersebut sebenarnya dia tidak tepat. Membaca memang boleh menyesatkan kita sebab tidak ada guru. Tapi kadang-kadang dengan ada guru pun kita boleh sesat. Kalau guru kita sesat. Jadi macam mana cara kita membaca supaya kita tidak sesat? Pertama, kita mesti menguasai ilmu-ilmu asas. Mesti kuasai ilmu-ilmu asas. Asas yang kita maksudkan adalah ilmu fardu ain, yakni ilmu akidah kita. Akidah kita mesti jelas. Lalu ketika kita membaca buku falsafah, maka kita tidak akan terpengaruh dengan falsafah tersebut. Disebabkan apa? Sebab kita dah ada tapisan ilmu akidah kita yang kita telah kuasai sebelum tu. Jadi kalau kita nak membaca, kita bimbang sesat, maka cara dia apa? Cara dia kita kena kuasai ilmu asas. Memang kena kuasai ilmu asas. Saya sendiri tak sarankan untuk anda membaca tanpa ada ilmu asas.
Sebab ketika mana kita membaca tanpa ilmu asas, kita mudah untuk menyerap idea-idea yang diberikan oleh penulis. Dan kadang-kadang kita ada ilmu asas sekalipun, kita boleh menyeleweng. Maka banyakkanlah berdoa kepada Allah yang muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Sebab kadang-kadang ada orang dia belajar tinggi-tinggi tapi dia tetap menyeleweng. Walaupun mereka ada ilmu asas. Maka cara dia banyakkan berdoa, adakan ilmu asas dan mestilah bermuzakarah supaya ilmu tersebut menjadi lumat dan menjadi pandangan yang bernas. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih untuk soalan yang dijawab tadi. Jadi diceritakan tentang macam mana kita nak jadi manusia yang bermanfaat, dan seterusnya macam mana kita nak bina minat kita nak membaca ni. Kena tengok juga skill kita. Okey, jadi insya-Allah seterusnya kita nak pergi kepada konklusi ataupun kita nak kembali kepada perbincangan kita pada malam ini berkaitan dengan apa sebenarnya daripada buku ni dapatan akhir. Jadi panel boleh huraikan secara padat dan tuntas. Okey, jadi sebelum nak beri kepada panel nak jawab kepada soalan yang saya tanyakan, jadi saya nak cerita sedikit tentang Ahli Hikmah Charity ni sedang melaksanakan projek laptop dan smartphone terpakai. Jadi mungkin ada orang yang tak ada duit tetapi dia ada lebihan gadget. Jadi laptop dan smartphone yang kita terima itu kita akan serahkan kepada anak-anak asnaf yang memerlukan. Jadi setakat ini, sehingga hari ini kita dah beli satu laptop yang terpakai untuk disumbangkan kepada yang memerlukan. Jadi hujung minggu ni lagi kita akan ada lagi 4 orang penerima yang akan menerima smartphone. Jadi insyaAllah tuan-puan boleh tengok kalau tak ada laptop atau smartphone terpakai, boleh beri sumbangan dalam akaun Maybank Pertubuhan Ahli Hikmah di bawah. Okey, jadi saya ulang sikit soalan. Jadi boleh panel ceritakan ataupun konklusikan secara tuntas tentang dapatan buku ini. Sekaligus ucapan akhir untuk forum live kita pada malam ini. Dipersilakan. Okey, baik. Akhir sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada pihak Momen Buku yang sudi menjemput saya pada malam ini. Sahabat-sahabat saya jugalah daripada UMT, kita belaka, dan juga pihak Al-Hikmah Charity lah, pengurusi kita sendiri, Syamel, juga daripada kalangan kita jugalah ketika waktu belajar tersebut lah. Jadi apa yang kita boleh simpulkan daripada perbincangan kita tentang buku Seni Berfikir Yang Hilang, kita tidak membincangkan dengan lebih jauh, melainkan kita nak menyatakan bahawa pendakwah mestilah menguasai 6 cabang ilmu yang disebutkan oleh Syekh Yusof Qardawi yang dihuraikan semula oleh Ustaz Asrizal. Itu sahaja yang kita boleh jadikan kita punya panduan sebagai pendakwah pada masa ini. Jadi itulah yang cuba ditekankan oleh Ustaz Asrizal, dan saya suka buku ni sebab dia mengkritik gerakan dakwah. Sebab kadang-kadang gerakan dakwah ni mereka rasa mereka betul semua benda. Mereka ingat apa yang mereka telah buat pada hari ini betul semuanya, mengikut kepada ajaran Islam. Tapi kita bimbang, kadang-kadang gerakan dakwah ni jugalah golongan-golongan yang terpengaruh dengan doktrin-doktrin yang bukan ajaran agama, yang dibawa oleh golongan-golongan terdahulu, lalu disambung-sambung pengamalannya pada hari ini, kemudian dikatakan sebagai ajaran perjuangan Islam. Maka itu adalah perkara-perkara yang silap, dan kritikan-kritikan itu diberikan oleh Ustaz Asrizal dalam buku ini. Jadi benda itu membuka minda kita yang berada dalam gerakan dakwah, supaya kita tidak leka dalam gerakan dakwah, tidak berasa kita telah selamat daripada cubaan dunia sebab kita duduk dalam gerakan dakwah. Jadi buku ini mampu untuk menyedarkan anda kembali berpijak di bumi yang nyata dan tidak lagi terbang di awang-awangan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada panel kita yang sudi meluangkan masa memberi pencerahan, berkongsi tentang apa yang ada dalam buku ni serta tips-tips macam mana nak membaca. Jadi sebelum kita tutup ni, saya nak tanya soalan cepu emas tadi. Jadi berapa jumlah buku yang dibaca oleh tuan panel kita pada tahun 2020? Sebut angka dia.
Tak banyak, sikit je. Cukuplah sekadar manusia ini hidup. Berapa tu? Kalau ikutkan 94 lah. 94. Okey. Jadi kalau ada yang tengah menonton view kita pada malam ni, live kita pada malam ni, kalau siapa yang ada lebih daripada 94 buku yang dibaca pada tahun lepas, boleh PM saya. Saya nak bagi syagur hati untuk menggalakkan lagi banyak membaca lah. Jadi idola saya ni lah, Tuan Panel, untuk membaca supaya saya lebih gigih membaca. Ada seorang daripada kat sini, Anissa Aisyah, 100 buku dia baca. Ini satu pencapaian yang baik ni. Jadi nanti saya tak nanti saya PM dia lah untuk kita belanja buku dekat dia, InsyaAllah. Jadi yang terakhirnya, saya mewakili daripada pihak Momen Buku dan juga Al-Hikmah Charity mengucapkan terima kasih kepada panel kita yang sudi meluangkan masa dan Momen Buku yang menganjurkan program yang baik sebegini. Jadi boleh teruskan lagi supaya dapat memutik minat kepada orang untuk membaca. Jadi tuan-tuan jangan lupa untuk follow Facebook Momen Buku, grup komuniti Momen Buku, untuk bersama-sama kita baca orang review buku dekat situ dan kita boleh share juga apa yang kita dapat daripada bacaan buku kita. Jadi insyaAllah kita berjumpa lagi jika diberi ruang dan peluang untuk kita berjumpa pada masa akan datang. Jadi saya tutup majlis kita pada malam ini dengan serangkap pantun. Nur Sajat ada halkum, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.